Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ni kita nak kongsi sikit tentang macam mana nak buat senarai nama. Okay. So, name list ni adalah aset kita. Okay, adalah aset kita. Right. So, saya nak ajar macam mana cara praktikal buat senarai nama. So, sebelum tu mungkin anda tertanya kan, apa yang TQG ni offer, apa yang TQG ni tawarkan kepada kita. Jadi, ada 4 elemen yang besar lah. Yang pertama adalah sokongan dan pendidikan. Okay. Yang kedua adalah teknik. Yang ketiga adalah strategi. Okay. Jadi eagle power strategi. Yang keempat adalah budaya. So, yang kita nak sentuh sini adalah bagaimana teknik. Teknik dalam nak mendapatkan pelanggan dan mengembangkan perniagaan, iaitu 4 basic ni. So anda boleh dapat dalam buku ni, garis panduan untuk IBO, untuk anda nak dapatkan bagaimana cara-caranya. Okay. Ini yang versi yang lama. Kita sekarang ada versi yang baru yang ada color siap-siap. So bagaimana nak buat senarai nama. So kita nak fokus yang atas sahaja. Okay. So ni TQG sistem kita 48355 BIP Eagle Program. Right. So empat asas ni diibaratkan seperti roda. Kenapa? Kerana selagi kita buat 4 asas ni, selagi itulah perniagaan kita akan bergerak seperti roda. Jadi kalau saya ibaratkanlah kan, kereta tu 4 asas ni seperti kereta. Okay, senarai nama ni macam minyak kereta. Kenapa? Kerana 4 basic ni macam pedal minyak. Kita yang control speed. Jadi lagi tekan, lagi banyak kita tekan, lagilah bergerak lajulah tayar tadi, kan? Tapi senarai nama ni ibarat macam apa? Senarai nama ni ibarat macam minyak kereta tu. Okay? Jadi kalau minyak dah tak ada, kereta pun berhenti. Okay? Bisnes anda pun stop bila anda dah tak ada senarai nama, tak ada orang anda nak contact. Alright? So first kali kena ingatlah tema perniagaan ilmu ini adalah kita helping people live better life. Kita tolong orang lain untuk hidup lebih baik. Okay? Dan ada peraturan yang dalam bisnes senarai nama ni yang umum yang anda kena tahu. First kali adalah jangan ada any assumption. Jangan rasa orang lain tak perlukan, jangan rasa orang lain sibuk dan sebagainya. Okay? Just tulis dan kongsi saja. Yang kedua adalah tetapkan 100 nama dulu. Mesti ada aim, 100 nama dulu. Okay? Paling kurang 100 nama. Mesti boleh. Lepas ni kita akan kongsikan. Yang seterusnya adalah guna borang senarai nama TQG. Sebab apa? Sebab dalam tu ada kriteria yang lengkap. Lepas ni kita akan kongsikan, and then masukkan orang yang berkriteria. So orang yang kriteria ni macam mana? Orang yang bersikap positif. Ni paling penting. Ramai orang kan, dia tak tahu. Dia nampak orang tu macam positif kan, tapi dia sebenarnya orang yang bukan positif. Kalau anda kontak orang yang tak positif, okay, apa yang jadi adalah kesan besarnya adalah anda akan mudah tidak termotivasi. Okay, jadi cuba cari dulu orang yang positif dulu. Fokus pada itu dulu. Bila anda dah kuat, anda dah banyak jualan, anda dah lama dalam perniagaan ni, anda boleh slow-slow pergi pada orang yang negatif tadi. Alright. So mungkin anda tertanya orang negatif tu macam mana? Okay. Kalau saya rujuk satu kamus lah dalam bahasa Inggeris, negative person ni macam mana? Dia ada 3 kriteria. Yang pertama kriteria ni adalah dia skeptical. Semua benda dia skeptical. Skeptical macam mana? Kan? Maksudnya dia mudah untuk nak lihat sesuatu tu di sudut yang kurang, di sudut yang negatif. Okay? Contoh kita kongsi pada dia, kita kongsi dia. Kita tak ada ajak, kita tak ada tolak pun, paksa dia beli. Tapi dia nak juga lihat sudut skeptical. Oh, dia ni ada niat yang rahsia kan, ataupun niat sebaliknya bila dia berhubungi kita, padahal kita dah bina hubungan lama dah dengan dia kan. Jadi orang yang cari orang yang negatif. Okay, so orang negatif you kena keluarkan. Yang seterusnya adalah orang yang melihat lah, orang yang suka judge. Okay, yang tadi skeptical, nak lihat satu sudut negatif. Yang kedua adalah suka judge orang. Okay, judge orang maksudnya suka untuk nak menghukum orang lain dengan salah. Yang keempat ialah ada ego kan. Maksudnya susah untuk nak menerima pandangan orang lain kan. Pandangan dia je yang paling betul sekali. Kalau kita bagi pandangan macam mana pun tetap jadi salah juga. Jadi cuba elakkan orang yang bersikap dengan negatif. Okey. Yang kedua ialah orang yang dihormati. Okey, orang yang dihormati maksudnya orang yang kalau anda jumpa mereka ni, mereka orang yang tenteram. Okey, orang yang anda tenteram dengan dia. Okey, tidak ada sebarang permusuhan. Kalau jumpa je nak bermusuh, tu bukanlah orang yang dihormati. Orang yang dihormati ni orang yang dia menghormati orang lain. Senang mudahnya.
Okay? Dan orang yang bercita-cita tinggi dan ada impian. Okay? So cita-cita tinggi dan ada impian ni maksud apa? Maksudnya dia ada sesuatu yang besar dalam hidup dia yang dia ingin capai yang tidak boleh dicapai dalam keadaan biasa. Itu maksudnya cita-cita tinggi. And then seterusnya umur 25 ke 40 tahun. Kerana apa? Kerana biasanya umur-umur begini mereka dalam fasa untuk mencari. Fasa untuk nak mencari. Okey. Yang seterusnya adalah orang yang setaraf dengan kita dan ke atas. Kerana apa? Kerana biasanya orang yang setaraf kita dan ke atas ni mereka lebih fahamlah cara kita berfikir, okay? lebih faham apa bahasa yang kita suarakan, right? So ada 3 aktiviti yang saya sarankan untuk kita sama-sama buat. Okey, pada saya akan tunjukkan iaitu penilaian kategori rangkaian, pengisian borang dan juga penilaian sasaran. Okey. So yang pertama, penilaian kategori rangkaian atau bahasa Inggeris saya panggil network categorical assessment, alright? So apa yang anda kena buat adalah anda kena tentukan kategori rangkaian mana yang anda ada. So saya ada satu borang khas ni, PKR-nya kan. Penilaian kan kategori rangkaian, tentukan nama rangkaian tersebut dan tetapkan keberadaan pembahagian rangkaian. Jadi sekarang saya tunjuk sikit kan, saya tunjuk sikit. So anda boleh guna ni lah Wondershare My Master. Alright. So macam mana anda nak access benda ni? First kali anda ambil rangkaian-rangkaian yang besar-besar dulu. Okey. Kemudian kita akan spesifikkan lagi. Contoh anda spesifik kat sini, keluarga kan, keluarga. Okey. So keluarga ada adik-beradik. Okay, ada adik-beradik. Right? So mungkin ada adik-beradik tapi anda tidak ada adik-beradik susu gitu kan. Jadi anda potongkan. Nampak tak? Setiap pembahagian rangkaian ni sangat-sangatlah detail. Sangat-sangat detail. Okay, kenapa kita buat detail begini? Sebab kita nak supaya kita boleh korek sebenar-benar je lah kan aset yang kita ada. Ingat tak tadi sebenarnya nama adalah aset. Okay, nak dapatkan aset kena korek kan. Kena secara jelas, secara detail. Mana rangkaian tu sebaiknya. Sebab apa? Sebab dari situ kita akan lihat lebih banyak kan potensi peluang yang ada. Contoh kita lihat. Kalau saya sebut kawan, siapa kawan anda? Anda akan ingat, oh mungkin kawan yang anda terbayangkan saja. Tapi kalau saya kata kawan sekolah menengah, mungkin banyak pula senarai. Kawan sekolah menengah kan kelas yang lain. Kawan sekolah menengah tapi senior kawan sekolah menengah. Lain pula panjang dia. Nampak kan? So lagi kita detail sebenarnya adalah lagi berpeluang besar untuk kita kembangkan ataupun kita melihat aset-aset yang kita ada. So cara macam mana? Caranya adalah anda kuningkan. Ini cara saya lah. Anda highlightkan mana yang perlu. Contohnya anda ada adik-beradik ipar contohlah. Anda kuningkan dan mana yang anda tak ada tu anda pangkah. Dia mesti ada lah kan. Adik kandung mesti ada. Anak keluarga angkat tak ada. Kan? Setiap orang kadang-kadang dia ada keluarga angkat pun dia ada kan. Keluarga susu pun dia ada kadang-kadang. Okey. Ayah ibu memang ada lah. So mana yang anda ada anda kuningkan tu. Fine. So anda buat aktiviti ni. Anda go through satu persatu kan. Ni keluarga, yang ni kawan. Kawan pun dah banyak kan. And then guru, orang asing dan sebagainya. Okay. And then kalau anda tengok sini, yang ni family yang secara detail. Nampak? So kalau anda tengok sini, sepupu. Right? So sepupu kita ada sepupu lelaki, sepupu perempuan. Dan ada juga lelaki yang belah ayah dan belah ibu. So apa yang anda kena buat adalah anda just highlight kan mana kan yang kategori yang anda ada, right? Dan mana yang tak ada tu kita pangkahkan. Kita pangkahkan. Okay. So yang ada ni maksudnya apa? Yang ada umur 18 tahun ke atas. Kadang-kadang orang ada sepupu tapi sepupunya kecil-kecil lagi kan. So ambil pada orang yang berumur yang 18 tahun ke atas sahaja. Okey. Jadi ni cara anda nak buat ni lah. Yang paling banyaklah pengalaman saya 90% adalah dekat kawan. Okey. Kategori kenalan kita yang banyak adalah kawan. Dan kalau anda suami anda ada pasangan, okey. Isteri anda ada rangkaian dia sendiri. Suami ada rangkaian dia sendiri. Nampak tak? Okey. Lagi kita berumur lagi besar rangkaian kita tanpa kita sedari. Okey. Cuma saya nak fokus sikit kat sini lah. Saya fokus kat sini contoh. Kawan sekolah menengah, nampak Okay. So perasan kat sini, kawan sekolah menengah kan, anda boleh jadi anda ada banyak sekolah menengah kan. Ini contohnya anda sekolah menengah apa? SMK Bandar King Siok On, sekolah saya dulu kan. Okey. BTHO tu. Okey. Dan saya ada juga kawan sekolah menengah SMK Dusun Landing itu. DN, apa?
Sebab saya banyak sekolah dulu. Kemudian saya ada sekolah lagi. Sekolah apa? Sekolah menengah Sains Alam Syah. Nampak tak potensi anda punya kenalan tu sebenarnya? Kalau anda pecah kan, sekolah menengah Sains Alam Syah ni ada pula yang sama kelas, ada yang tak sama kelas, ada yang junior, ada yang senior. Saya kenal semua. Nampak? Okey. So setiap sekolah ni anda boleh pecahkan begini kan, dan anda akan lihat, nampak? Anda ada sangat-sangat ramai kenalan. Okey, jangan risau lagi di peringkat siapa yang di peringkat macam mana sumber yang anda nak dapatkan. Okey, yang sekarang yang anda tumpukan adalah ada tak daripada kategori tersebut yang anda kenal. Yang anda kenal yang umur 18 tahun ke atas. Okey, nombor telefon lagi kita cari kemudian. Okey, so mana yang tak ada, contohnya biasa sekolah rendah kita tak kenal lah junior, biasalah. Okey, kadang-kadang ada yang kenal juga kan. Kita tak kenal junior. Contohnya di sekolah rendah ni satu sekolah tu, satu darjah tu satu je kelas contoh. Kan? Sekolah kecil contoh. Okey. So anda pangkahkan. Mana yang anda ada, anda kuningkan. Okey. So ini cara anda nak buat kategori kenalan lah. Begitu juga kawan-kawan yang lain. Okey. Dalam masa yang sama, kalau lepas ini, ada juga sekolah menengah kawan anda, tapi kawan sekolah menengah, sekolah tu dia bukan sekolah bersama dengan anda. Contohnya anda jumpa waktu satu pertandingan bola sepak ke, anda terjumpa kerana pertandingan debate ke kan. So sekolah tu sekolah lain, tapi anda kenal dia. Contohnya saya kenal sekolah menengah Sains Seri Puteri tu. Okey, sebab apa? Sebab dia orang ni pairing dengan sekolah menengah saya lah, Alam Syah ni. Kan? So kita kenal juga orang yang kat situ. So anda boleh juga berhubung dengan sekolah yang dekat situ. Ni maksud saya. Jadi sebenarnya daripada kawan sekolah menengah tu, ada sekolah yang anda sekolah, ada sekolah yang anda tidak sekolah. Dari situ pun anda boleh hubungi semula satu persatu. Okey? Jadi tidak ada isu lah sebenarnya. Kan, bila anda faham tentang ini, tidak ada isu tentang tidak tahu kan siapa nak kontak. Okey? Sebenarnya bukan tidak tahu siapa yang kontak, adalah kita tidak kategorikan selain nama kita dengan baik. Itu je sebenarnya. Okey? So ini yang saya kata tadi. Kategorikan mengikut kenalan yang ada, bukan nombor telefon yang ada. Bukan nombor telefon yang anda ada. Kategori yang kenalan yang anda ada. Bukan ada nombor telefon ke tidak. Sebab apa? Sebab dah pastikan kategori 18 tahun ke atas. Kenapa? Kerana kita nak ABO kan semua yang 18 tahun ke atas dan kenalan tersebut masih lagi hidup. Okey? Alright. So tandakan kategori rangkaian ni ikut gambar yang tadi. So kalau anda guna yang ni, anda boleh tandakan macam tu. Yang mana yang tak ada, anda pangkahkan. Okey. Kemudian lepas dah tandakan, apa kita buat? Tandakan nama rangkaian tersebut. Okey. Tentukan nama rangkaian ni. So kita ada dah tadi kan. Kita dah ada rangkaian tadi, kita namakan sekolah tu. Kan sekolah apa kan dan sebagainya. Okey. Kalau ada sekolah lain. Okey. And then tetapkan keberadaan pembahagian rangkaian tu. Jadi sama kelas, tak sama kelas, junior, senior dan sebagainya. Okey. Kemudian ni yang tadi dah sama. Okey. Yang seterusnya adalah kita nak masukkan dalam borang senarai nama. Saya perasan mana yang barulah kalau mereka mula buat betul-betul dengan sungguh-sungguh senarai nama ni, insya-Allah bisnes mereka dalam tempoh 3 bulan tu akan bergerak dengan pantas. Okey. Cuma satulah kan, kena atasi rejection, bantahan rejection bukan penolakan lah sebenarnya kan, rejection bahasa Melayu. Kena atasi rejection itu saja. Okay, kalau anda jiwa anda kuat kan, kental, anda ada impian yang sangat besar, okay, rejection tu is nothing kan. Okay, so pengisian, and then bila anda dah ada kategori tadi, anda kategorikan, masukkan dalam borang ni. So kita ni borang TQG. Alright, anda boleh masuk dalam ni. So, apa yang ada dalam borang ni? Kalau anda tengok sini, nombor 1, dia ada jenis rangkaian. Jenis rangkaian sini. Okay. Kemudian dia ada apa? Dia ada status jarak tempat. Sini kan. Lokal tu maksudnya yang berdekatan. Distance ni maksudnya kalau kita nak ke sana kan, perlu ambil masa perlu tidurlah kat sana kan. International adalah luar negara. Okay. So, international pun boleh juga. Okay. And then status lokasi tu. Dekat mana tempat orang tu. Okay. Dan status diri penama. Ni status penama lah kan. Maksudnya dia dah kahwin ke, lelaki ke, perempuan, dah ada anak ke belum. And then nombor 5 adalah pekerjaan hubungan. Bagaimana hubungan dengan kita dan bagaimana berhubung dengan anda. Okay, so dia ada 5 bahagian lah keseluruhannya. Alright. So yang ni contoh. So kita ada kawan sekerja sekolah, cikgu lah sekolah rendah Bandar Tun Razak. Okay. Dan sekolah menengah Bandar Tun Razak sekolah rendah ni ada pula yang sama panitia, ada yang tak sama panitia.
ada yang lain jabatan dan sebagainya. Okey, so anda boleh bahagi kat sini sama panitia. Anda keluarkan semua dia punya kriteria ni kan. Keluarkan juga tempat dan lokasi. Sebaiknya untuk permulaan fokus pada orang yang berada di berdekatan anda supaya apa? Supaya kita boleh tunjuklah barang lagi berkesan. Okey. So ada juga mungkin anda ada juga kawan-kawan yang departmen yang lain. Tadi sama panitia, ada yang tak sama panitia. Contoh anda panitia matematik, ada juga panitia kimia dan sebagainya. Kan? Dan ada pula jabatan-jabatan yang lain, contohnya bahagian kerani, bahagian admin. So semua tu sebenarnya adalah rangkaian kenalan anda. Dan kalau anda keluarkan sikit 5, 5, 5, 5, maka memanglah lebih jadi 100, lebih 100, right? Ada sebahagian kan yang buat apa? Dalam masa 2 hari je boleh keluarkan 100 bila dia ikut bahagi ikut ini. Okey. Ini saya tunjuk contohlah yang adik-beradik kandung itu kan dikeluarkan. Okey. Ini sebabkan di tempat lain-lain tak apalah kita kategorikan sekali pun tak apa. Kan? Senaraikan dia kerja apa? Kenapa? Kerana semua ni maklumat ni kita perlukan untuk kita buat aktiviti yang ketiga nanti. Alright? So nampak nombor telefon, kalau anda tak jumpa lagi nombor telefon pun tidak apa, kan? Kalau ada letak terus nombor telefon korang kat situ. Okey, yang ketiga bahagian penilaian sasaran dan senarai Menembis target assessment. Okey. So daripada sini kita sebenarnya nak kongsi, kenapa? Kerana kita nak berkongsi ikut keperluan orang tu. Okey. Jadi kalau orang tu lelaki single, keperluan dia lain. Lelaki berkahwin belum ada anak, keperluan dia lain. Lelaki berkahwin ada anak, keperluan dia lain. Perempuan single dan sebagainya. Dan biasanya ada 6 ni jelah kategori yang utamanya. Okey. Tapi boleh juga keperluan dia jadi berbeza, pendekatannya jadi berbeza dengan latar belakang kerja pula. Sebab itulah kita ada latar belakang kerja kat sini. Kan? Ada kerja kerajaan, swasta, profesional dan bukan profesional, pelajar. Okay, setiap mereka ni ada pendekatan yang berbeza dan ada sasaran-sasaran yang berbeza mengikut setiap satu. That's why lah apa-apa pun pastikan anda berbincang dengan upline senarai nama. Bila dah ada senarai nama, bincang dengan upline. Nak buat apa. Contohnya ni kan, Ali. Contohnya dia dah kahwin dah dan anak seorang. Dia jadi cikgu. So mungkin anda sesuai kongsi kat dia vacuum. Anda letak siap kat tepi tu. Anda tulis siap barang apa yang anda nak kongsikan. Contoh macam ni, sama juga. Kan? Jadi site contoh ini, Muhammad ni contoh anak 3 orang, site supervisor. Oh, dia kerja stres. Mungkin anda boleh kongsi perniagaan pula dengan dia, kan? So setiap orang mempunyai keperluan yang berbeza-beza dan anda kena bincangkan. Okey, bila dah pandai anda boleh buat target sendiri. Okey. So rumusannya senarai nama ni ada 3 lah. Pertama sekali tetapkan kategori anda kan, senaraikan ikut dalam borang senarai nama dan tetapkan sasaran. Okey. Contoh ni senarai nama yang saya buat contoh kan. So senarai nama anda adalah aset anda. Okey. So itu sajalah kongsian tentang senarai nama. Harap-harap kongsian ini membantu. Okey. Kalau membantu, cepatlah praktiskan. Praktik sama-sama. Okay? Kalau anda rasa takut, anda rasa segan, anda rasa berat nak buat ni, buat sama-sama dengan upline. Ajak upline datang rumah. Okay? Upline anda memang sangat-sangat membantu anda. Okay? Dia memang tidak ada rasa malu dan segan, tidak ada rasa sibuk lah untuk nak membantu anda. Jangan risau. Okay? Tak ada orang lagi yang boleh bantu anda melainkan upline anda sendiri. Jadi minta tolong dengan dia kalau anda rasa berat nak buat. Okay? So insyaAllah dia akan bersama-sama dengan anda. Okay? So itu saja perkongsian ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.